jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Gunakan keperluan hidup kita. Bahkan sebelum Allah lahirkan manusia ke muka bumi ni, Allah Ta'ala telah tentukan setiap orang berapa banyak benda yang dia nak makan sepanjang dia hidup di dunia, berapa titisan air, berapa teguk air dia akan minum, berapa nafas yang dia akan sedut. Tetapi ulama' bagi tahu kerana manusia diciptakan daripada roh dan jasad, bukan sekadar makanan jasmani saja ditentukan oleh Allah Ta'ala, tetapi yang lebih penting daripada jasmani adalah makanan rohani. Kerana hakikat sebenarnya jasad manusia ini dipinjamkan oleh Allah hanya untuk tempoh 60 tahun saja. Sementara roh manusia Allah ciptakan dia untuk kekal abadi selama-lamanya sehingga ke syurga. Bahkan ulama' kata umur ataupun usia roh kita lebih tua daripada usia jasad kita. Sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, roh kita telah pun wujud. Roh kita telah kenal Allah. Memandangkan roh ni umurnya lebih panjang daripada umur jasad, dan keperluan roh, kekuatan roh melebihi daripada kekuatan jasad. Sebab itulah Allah Ta'ala telah sebelum melahirkan manusia ke muka bumi ini, Allah Ta'ala telah buat satu salasilah, sebuah ketentuan untuk memenuhi keperluan rohaniah manusia ni, keperluan roh manusia. Allah berjanji untuk mengutuskan para anbiya alaihimus salatu wassalam untuk menerangkan, menceritakan kepada manusia apa itu perintah Allah, apa itu agama. Yang hakikatnya agama adalah makanan rohani. Dengan agamalah manusia akan berjaya, dengan agamalah manusia akan mulia, dengan agama manusia akan tinggi, dengan agama ini manusia akan mengecap kebahagiaan. Hanya dengan agama inilah segala hajat dan keperluan manusia akan terpenuhi. Dengan agama juga keperluan duniawi akan dipenuhi oleh Allah. Berkat agama, makanan yang merupakan keperluan hidup manusia pun akan jadi barakah. Ada agama, gaji yang kita dapat pun akan jadi berkat. Sebab itu kata Imam Syah Waliullah Muhaddis Dehlawi, hakikat sa'adah al-abadiyah, hakikat kebahagiaan yang abadi, Masya Allah, bukan ada pada material. Tidak ada, Allah Ta'ala tak letak pada kebendaan. Tetapi hakikat kebahagiaan yang dicari-cari oleh seluruh manusia, sama ada yang beriman ataupun yang tidak beriman, hanya Allah simpan rahsia ini dalam agama Allah Ta'ala. Siapa saja di kalangan manusia yang amalkan agama, ambil agama, jadikan agama sebagai pegangan hidup dia, maka dialah orang yang paling berjaya dalam dunia ini, orang yang paling mulia di atas muka bumi ini, orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Walaupun tanpa singgah sana, dia akan bahagia walaupun tanpa harta, tanpa kedudukan. Dialah orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Sebab itulah kata Imam Syah Waliullah Muhaddis Dehlawi, kalaulah Allah letak kemuliaan manusia, kebahagiaan manusia ini pada kebendaan, pada kemahiran fizikal, nescaya burung lebih berjaya pada kita kerana dia pandai terbang. Burung lebih bahagia daripada manusia. Kalaulah seandainya kebahagiaan manusia tu Allah letak pada kemahiran berenang, nescaya ikanlah makhluk paling berjaya dalam dunia ini. Hari ini manusia mencari-cari makna bahagia, tak erti. Kalau Nabi tak khabar, Nabi tak ayat, Nabi tak bagi tahu, manusia tak tahu rupanya bahagia ni ada dalam agama, dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Syekh Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih, Allah Ta'ala tak letak bahagia di luar tubuh badan manusia. Bahagia ni Allah simpan dalam hati orang beriman, dan rahsia bahagia ni Allah letak dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hakikat sebenarnya siapa yang memiliki kalimah ini, dialah orang paling bahagia di atas muka bumi ini. Hari ini manusia tak jumpa jalan bahagia, tak kenal, tak erti. Maka kerana burung dia rasa lebih bahagia, maka dia pun buat keputusan nak jadi macam burung, nak terbang macam burung, cuba merasa kan? Tapi kita terbang-terbang mungkin jatuh mati tuan-tuan. Kita ingat bahagia dengan berenang dalam air.
Kita pun cuba-cuba berenang, lemas mati tuan-tuan. Rupanya tak jumpa jalan bahagia. Ujung-ujung sebelum kita mati baru tahu Allah simpan rahsia kebahagiaan untuk manusia ni dalam agama. Sebab itulah Allah Ta'ala hantar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca sirah tentang Nabi ni. Kalau sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua nabi-nabi diutuskan untuk wilayah ataupun ruang lingkup dakwah yang kecil. Ada nabi diperintahkan oleh Allah berdakwah untuk ahli keluarganya saja. Nabi Ismail alaihissalam, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Nabi Ismail hanya berdakwah kepada keluarganya, mengajak kaum keluarganya bersolat dan menunaikan zakat. Ada nabi-nabi yang lain sebelum Rasulullah, semua dakwah mereka dengan perkataan ya qaumi, ya qaumi, ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku, wahai kaumku. Menunjukkan nabi ni dalam berdakwah dia sangat respect dan hormat dan sayang kepada kaumnya. Sebab itu mereka menggunakan perkataan ya qaumi, wahai kaumku, wahai orang aku, kaum aku, orang saya, keturunan saya, kabilah saya. Sangat sayang. Tetapi tuan-tuan mulia, hanya satu orang Nabi saja yang Allah Ta'ala izinkan di mulutnya terkeluar perkataan ya ummati, bukan ya qaumi. Kalau kaum, mungkin kaum Melayu, kaum India, kaum Cina. Tetapi bila mana Allah Ta'ala buat keputusan Nabi yang terakhir yang bakal dilahirkan ke muka bumi ini sebelum kiamat, risalah dan nubuah kenabian ini bukan untuk kaum Arab sahaja, bukan untuk bangsa Farsi, bukan untuk bangsa Rom, tetapi Allah utuskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan Muhammad melainkan penyebar rahmat. Rahmat yang Allah simpan, bahagia yang ada dalam Islam ni, dalam kalimah la ilaha illallah ni, Nabi kena sebarkan secara meluas, menyeluruh. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran ke atas hambanya supaya dia jadi pendakwah seluruh alam, pendakwah universal. Risalah dakwah Nabi bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Farsi, bukan untuk orang Rom, tetapi merangkumi Afrika, orang Melayu, orang Jawa, orang Banjar, semuanya termasuk dalam di kalangan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan mulia, Nabi berdakwah ni mula pada zero, pada kosong. Bukan ada orang Islam satu pun waktu itu di atas muka bumi ini. Kalau ada pun orang yang beriman pada Allah, keimanan mereka ni terbatal. Melainkan mereka kena tajdid, kena renew iman mereka ni dengan kedatangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kena beriman dua kali baru diterima iman mereka oleh Allah Ta'ala. Kalau beriman sebelum Nabi pada Nabi Musa, Nabi Isa AS, datang Rasulullah SAW, bukan umat. Kalau Nabi mereka pun yang pernah hidup di zaman dulu pernah berdakwah kepada umat, kalaulah seandainya dia lahir dan dihidup pada zaman baginda Muhammad SAW, dia wajib tinggalkan syariat dia dan menjadi umat baginda Muhammad SAW. Hanya sahaja Allah bagi pada Nabi ni tuan-tuan dua jenis umat. Satu ulama kata umat ijabah, satu lagi dinamakan umat dakwah. Umat ijabah ni macam kita tuan-tuan, umat yang mana sudah menerima hidayah, sudah menerima Islam, telah menerima kalimah la ilaha illallah, umat yang telah beriman kepada baginda. Ini dipanggil umat ijabah, yang telah ajibu da'i Allah, mereka telah menyahut panggilan da'i Allah. Kita dah menerima panggilan Nabi, seruan Nabi. Satu lagi jenis umat dipanggil umat dakwah, umat yang mereka ni juga umat Nabi. Orang kafir pun umat Nabi, orang asli pun umat Nabi, orang Cina pun umat Nabi, orang India pun umat Nabi, orang Afrika pun umat Nabi, orang Kristian, Yahudi pun umat Nabi. 73 golongan yang Nabi kata umat aku akan terpecah kepada 73 golongan, semuanya umat Nabi belaka. Cuma mereka ni dinamakan umat dakwah.
yang akan beriman dengan Nabi dengan perantaraan dakwah. Sebab itulah tuan-tuan dan rahmati oleh Allah, Allah jadikan dakwah ila Allah ni amalan dakwah. Dakwah ni satu amalan, dakwah ni satu kerja. Macam mana semayang ada kerja dia tuan-tuan. Bila kita sebut semayang, dia ada perkataan solat, dia ada kerja solat. Sehingga kalau ada satu orang dia cuma berniat nak semayang tapi dia tak buat pergerakan solat, dia tak ambil wuduk, dia kata dia semayang pakai niat, maka sembahyang dia tak diterima. Sebab yang dinamakan ibadah ni qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, wa i'tiqadun dan juga akidah kita. Samalah juga 5 rukun Islam ni tuan-tuan. Kalau kita tengok rukun Islam, bila kita sebut semayang, kita tahu kerja semayang. Bila kita sebut puasa, kita tahu pekerjaan puasa. Dan tuan-tuan yang mulia, bila kita sebut zakat, kita tahu kerja zakat. Bahkan kadang-kadang kita pakai baju, kita ni pegawai zakat, menunjukkan betapa fahamnya kita tentang makna zakat. Sebut haji, ada lafaz haji dan ada kerja haji yang kita kena buat. Dan kita tengok Masya Allah rukun Islam ni makin ujung makin kurang tanggungjawab kita. Haji seumur hidup sekali, zakat dengan puasa setahun sekali, sembahyang 5 waktu. Tapi yang mula-mula sekali kalimah syahadah ni banyak orang tak faham. Orang ingat kalimah syahadah cukup hanya mengucap kalimah syahadah, tetapi tidak perlu bekerja untuk menyebarkan kalimah syahadah ni. Kita faham semayang ada pekat lafaz semayang, ada kerja semayang. Kalau hanya orang cakap saya nak semayang tapi selagi dia tak angkat takbir, tak dikira semayang. Sama juga dengan kalimah syahadah yang kita ucapkan ini, yang mana keperluan manusia kepada kalimah syahadah lebih penting daripada keperluan mereka kepada solat, kepada puasa, kepada zakat dan kepada haji. Sebab itu Allah jadikan kerja dakwah ni yang merupakan amal praktikal bagi kalimah syahadah, sehingga pada zaman Nabi tak akan ada satu orang yang mengucap kalimah syahadah dalam keadaan dia tidak setelah itu tidak berdakwah, tidak mengajak orang lain beriman kepada kalimah ini. Bahkan kerja dakwah ni lebih panjang. Sebab itu Allah Ta'ala tangguhkan ibadat ini. Perintah solat turun pada tahun yang ke-10, perintah zakat turun, perintah puasa turun pada tahun yang kedua hijrah, 12 tahun lepas Nabi menjalankan dakwah. Dan kerja yang pertama dan utama yang Allah perintahkan kepada umat ini sebelum mereka bersolat, berpuasa, berzakat, berhaji adalah tugas dakwah ilallah. Dengan perantaraan dakwah inilah iman kita akan kuat. Dengan berkat dakwah inilah kita akan dapat sifat istiqamah. Dengan berkat dakwah ini juga kata ulama, orang kafir akan nampak keindahan Islam. Dengan berkat dakwah ini keimanan dan akidah umat Islam akan jadi kuat. Tetapi bila umat tinggalkan dakwah tuan-tuan, kesan dia Masya Allah, umat ini akan jadi tak yakin pada ajaran agama dia, kan? Hilang tamyiz, tak boleh nak membezakan antara hak dengan batil. Sehingga hari ini kita nampak ramai umat Islam kata semua agama sama. Semua dia kata sama je agama. Bahkan sekarang, dulu di mulut orang kafir kata agama semua sama, ajak pada kebaikan. Kalau kita tidak berdakwah mengajak manusia pada Islam, tak mengajak manusia kepada Allah, kepada kalimah syahadah, orang Islam tak ada keinginan untuk ajak orang kafir pada Islam, lama kelamaan dia keluar daripada mulut orang Islam, semua agama sama. Kalau kita belajar di universiti-universiti di sebuah negara tuan-tuan, semester pertama Islam liberal ni dia ajar pada anak murid dia tu apa? Semua agama sama. Islam tak boleh kata dia paling betul, Kristian tak boleh kata dia paling betul. Kenapa ini berlaku? Keyakinan hilang pada agama kerana orang Islam tak pernah mengajak orang lain kepada agama dia. Sebab itu tuan-tuan, malam ini kita nak baca kitab kita pada halaman yang ke 37 ya. Masya Allah, halaman yang ke 37 daripada kitab Nurul Yaqin, kita tengok
mula-mula sekali setelah Nabi menyempurnakan genap umur 40 tahun, setelah mana Allah Ta'ala ajar Nabi macam-macam kepandaian, semua kepandaian menega, kepandaian bernega, kepandaian bela kambing, kepandaian bahasa Arab. Allah Ta'ala bagi ilmu berdikari pada Nabi, dengan mak ayah tak ada, dengan biasa hidup dalam keadaan zuhud. Ini semua kemahiran-kemahiran Allah Ta'ala bagi untuk Nabi gunakan saat Nabi mula nak berdakwah. Masuk umur 40 tahun, Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk mula menjalankan dakwah. Hampir semua Nabi-Nabi masa zaman remaja mereka semuanya bela kambing, dan hampir seluruh Nabi-Nabi melainkan Nabi Isa AS sahaja yang mana nubuah untuk Nabi Isa AS ni bermula lepas lahir dah jadi Nabi selalu dah. Masya Allah, Nabi Isa AS di antara benda dia, di antara syiar dia waktu dia lahir, waktu dia masih baby lagi, dia boleh bercakap. Dia mengatakan, inni abdullah, aku adalah hamba Allah, atani alkitab, Allah bagi kepada aku kitab Injil waktu aku masih kecil lagi. Wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, kemanapun aku pergi Allah berkati tempat yang aku datangi, aku jadi orang barakah. Wa awsani bis salati waz zakah, Allah pesan pada aku, Masya Allah, kena semayang, kena bayar zakat madum tu hayya, selama mana aku hidup. Wa barran bi walidati, Allah perintahkan aku untuk berbakti pada bonda aku Maryam alaihissalam. Walam yaj'alni jabbaran, Allah tak jadikan aku orang sombong, syaqiyya yang celaka. Hanya seorang Nabi saja yang dapat jadi Nabi sewaktu masih dalam buayan. Selebih daripada itu, semua Nabi-Nabi yang baki, mereka ni mendapat nubuah pada usia 40 tahun. 40 tahun ini dipanggil Sinnul Bulugh, Sinnul Rusyd, usia kematangan. Semua Nabi-Nabi berdakwah dalam keadaan matang. Kematangan ni penting dalam berdakwah. Banyak orang berdakwah dalam keadaan tidak matang. Sebab itu dia katakan, ta'allamu qabla an tasawwadu, sebelum kamu nak jadi pemimpin, belajar betul-betul dulu. Nak jadi Nabi, nak jadi pendakwah, ngaji molek-molek, kemas-kemas. Memang berdakwah ni kita kena belajar, memang kita kena berani try. Tetapi tuan-tuan mulia, kita juga jangan dalam berdakwah berpada dengan semangat semata-mata. Nak berdakwah ni penting ilmu, tuan-tuan. Ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab tu Nabi ni package Allah bagi dia ilmu, dan Allah ajar adab dan akhlak. Dengan akhlak itulah Nabi SAW berdakwah. Hari ni banyak juga pendakwah berminat nak berdakwah tapi lupakan adab dan akhlak. Kita ingat orang terkesan dengan percakapan kita. Sebenarnya jarang orang dapat hidayat dengan percakapan, dengan ceramah, kan? Dengan tazkirah. Jarang orang dapat terkesan mendengar tazkirah kita. Lebih-lebih lagi orang non-Muslim. Non-Muslim mana dia tengok tazkirah kita, YouTube kita dia tak tengok. Ya, tuan-tuan, orang non-Muslim dia hanya nampak akhlak kita, adab kita. Sebab itu Rasulullah SAW ni, sebelum dia dilantik menjadi Rasul, Allah dah sempurnakan segala kepribadian Nabi. Syama'il Muhammadiyah dah sempurna. Sebab itu hari ni kalau kita tak sempurna, kita kena berusaha ke arah kesempurnaan. Kita kata memanglah kita tak akan mampulah nak sama macam perangai Nabi, adab Nabi, akhlak Nabi. Tetapi dalam masa yang sama, jangan itu jadi tiket untuk kita membetulkan kesilapan-kesilapan yang kita buat. Sebenarnya sebagai pendakwah lagi besar kesilapan kalau kita buat salah, kan? Akan jadi manusia akan mentohmah, menuduh orang Islam ni dia hanya pandai bercakap tapi tak pandai buat. Inilah yang banyak berlaku. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala pilih Nabi-Nabi ini berdakwah pada usia 40 tahun. Pada saat mereka dah matang, mereka dah dewasa, mereka dah cukup
bersedia untuk menanggung bebanan dakwah ni tuan-tuan. Maka diberitahukan dalam kitab ini ad-da'watu sirran, berdakwah secara rahsia. Ini strategi Nabi. Kita pun boleh ikut strategi ini insya-Allah. Tak semua tempat dalam dunia ni boleh bebas berdakwah. Salah satu daripada nikmat yang Allah bagi pada kita rakyat Malaysia ni tuan-tuan, semoga kita ambil peluang ni sungguh-sungguh sebelum peluang ini terluput daripada kita. Dalam dunia ni negara yang paling bebas sekali berdakwah. Nak dakwah pada orang Islam, nak dakwah pada orang bukan Islam, nak dakwah remaja, nak tackle orang gelandangan, Allah bagi Malaysia ni negara yang mana kerajaan kita masya-Allah dengan rahmat Allah membenarkan seluruh aktiviti dakwah tanpa ada sikit pun halangan. Negara lain jangan. Tuan-tuan mulia, pergi negara Arab lagi, masya-Allah. Baru ni heboh dalam khutbah Jumaat. Dia perintahkan semua khatib-khatib di negara dia lah, tak nak sebutlah, semua orang tahu, untuk ban ataupun menceritakan keburukan jemaah tabligh tuan-tuan. Haramkan jemaah tabligh, sesatkan mereka, bid'ahkan mereka. Tuan-tuan mulia, bumi dakwah ni bumi apa sebenarnya? Bukan ke dakwah ni bermula, tabligh ni bermula daripada Mekah, daripada Madinah. Tapi inilah tanda-tanda akhir zaman, bila dakwah diharamkan di bumi dakwah, di bumi pengorbanan, di bumi kelahiran Nabi diharamkan aktiviti dakwah. Tuan-tuan mulia, apa akan berlaku kepada umat bila umat dibiarkan tanpa peringatan? Kalau satu orang budak dia membesar tak pernah dengar nasihat, apa akan jadi dengan budak tu tuan-tuan? Tak pernah kena marah, tak pernah kena rotan, tak pernah kena nasihat. Masyarakat di sebuah negara pun begitu juga. Maka sebab itu di akhir zaman ini Allah Ta'ala, Allahu Akbar, negara Malaysia ni nak cakap macam manalah, bukan ciptaan manusia, bukan rekaan manusia, bukan manusia yang atur ni negara kita jadi begini ni. Jadi sangat sporting dan sangat fleksibel untuk dakwah. Tapi kalau kita tak ambil peluang berdakwah, maka nanti jangan sampai kita menangis kalau Allah telah cabut nikmat ini daripada kita. Sebab tu hari ni peluang. Saya pula tengok dengan berkat Covid ni tuan-tuan, anak-anak muda terutama di Kuala Lumpur, Selangor tuan-tuan, Allahu Akbar, datang PM saya, DM saya dalam Instagram. Kami ingat Maulana tak jawab, rupanya Maulana jawab. Alhamdulillah, syukur. Maulana bagi pula nombor WhatsApp, sembang macam mana nak jumpa. Ini pun tadi ada orang nak jumpa, Ustaz. Semua orang sekarang ni menghadapi tekanan hidup tuan-tuan. Saya cakap dekat kawan-kawan, kalau ada orang mengadu masalah depan kita, sebenarnya dia dah serah diri dah tuan-tuan. Ambillah saya. Kita tinggal ambil, polis sikit-sikit lebih kurang, pum, okey dah dia tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan dakwah ni satu amalan yang sangat ditakuti oleh iblis laknatullah alaih. Sebenarnya iblis yang bisik manusia ni, jangan berdakwah, jangan berdakwah, jangan berdakwah. Sebab apa? Bila tak ada orang dakwah, senang bermaharaja lala lah iblis. Senang kena buat kerja, dah tak ada orang nak lawan, tak ada orang nak fight. Sekarang ni yang iblis takut ni, bila rombongan dihantar ke hujung-hujung dunia, pergi ke Brazil ke, pergi ke Argentina ke, pergi ke mana-mana, dengan berkat pengorbanan mereka ni susah payah tinggalkan keluarga, Allah Ta'ala buka pintu hidayah kepada orang Kristian untuk masuk Islam. Dan orang Islam yang jauh daripada agama kembali rindu nak amalkan Islam. Sebab itu hari ni tuan-tuan, Masya Allah, iblis sangat risau tentang gerakan dakwah ni tuan-tuan. Dia sangat bimbang kalau orang Islam berdakwah. Dan orang Islam pun bukan orang kafir, orang Islam pun risau kalau tengok orang berdakwah ni tuan-tuan. Jadi sebab itu malam ni kita akan baca sejarah. Kadang-kadang kita ni duk ingat
Dakwah ni hanya zaman Nabi dulu je patut ada. Zaman kita ni tak payah dah kot. Sebab semua orang Islam kat Malaysia ni dah taat perintah Allah 100%. Orang Islam semua dah semayang, orang Islam semua dah bayar zakat, orang perempuan semua dah tutup aurat. Tapi kenyataannya sekarang ni tuan-tuan, kes nusyuz, isteri deraka pada suami, uququl walidain, anak-anak deraka pada ibu bapa. Kes, macam-macam kes, makin menyeramkan, makin menyeramkan, makin menyeramkan hari demi hari. Makin pelik keadaan rakyat. Tapi berkat PKP ni tuan-tuan, ramai juga yang ingin kembali pada agama, kembali pada Islam. Dan memang pun hanya Islam je boleh tenteramkan. Dan kita dapati banyak orang di luar sana mengadu depression, mengadu anxiety, mengadu tak boleh tidur malam, mengadu kegelisahan, mengadu macam masalah rumah tangga. Dah pergi kaunseling pun tak selesai, makan ubat pun tak selesai. Ulama kata dosa ni yang kita buat oleh orang Islam hari ni akan menyebabkan Allah balakan mereka, timpakan mereka dengan kegelisahan yang tak akan ada manusia boleh rawat kegelisahan itu. Kesempitan hidup. Allah janji dalam Quran, wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling daripada peringatan yang kami bagi, dakwah yang kami sampaikan, fa inna lahu ma'isyatan dhankan, kami uji mereka kehidupan yang sempit. Allah bagi kesempitan hidup, kesempitan perasaan. Walaupun rumah besar tapi dada sempit, jadi sempit tuan-tuan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Hidup di dunia sempit hati, dan kami akan bangkitkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi, dia akan bertanya pada Allah di padang mahsyar nanti, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan kami ya Allah dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, sedangkan dulu kami celik wahai Allah. Qala kadzalik, Allah kata demikianlah yang kami akan buat kepada kamu. Atatka ayatuna, dulu kami dah beri peringatan pada kamu, dah bagi tahu pada kamu jalan, dah tunjuk kepada kamu orang Islam, kami dah dakwahkan kepada kamu, fanasitaha, tapi kamu buat lupa peringatan yang kami berikan. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikianlah pada hari ini kami juga lupakan kamu. Jadi tuan-tuan, hari ini orang Islam lupa kerja dia yang utama, kerja dia yang paling penting tuan-tuan, iaitu dakwah ni tuan-tuan. Sedangkan kita tahu sebelum azan, sebelum kita semayang, kita kena dakwah dulu. Sebelum kita buat apa-apa, disunatkan kita berdakwah dulu tuan-tuan, kerana dakwah ni akan menyebabkan ada roh dalam ibadah yang kita lakukan. Satu orang yang berdakwah sebelum semayang, sebelum dia semayang, cuba tuan-tuan pergi keluar, ajak orang datang ke masjid. Lepas tu tuan-tuan semayang, khusyuk tak semayang itu? Khusyuk tuan-tuan. Sebab kita sebelum semayang, kita dah dakwah orang kepada semayang, Allah berikan hakikat solat kepada kita. Kalau kita nak bangun tahajud, sebelum bangun tahajud kita dakwah dulu, maka Allah Ta'ala akan bagi kita lah orang pertama akan dapat kekuatan untuk bangun tahajud. Sebab itu ulama kata mana-mana ibadah yang kita lemah, kita rasa lemah baca Quran, maka untuk macam mana dapat kekuatan, kita kena ajak orang dulu sebelum kita buat. Sebelum buka Quran, tak ada kekuatan nak pegang Quran. Dakwah cerita tentang pentingnya baca Quran, Allah bagi kekuatan untuk baca Quran. Itu Allah buat khususiat, khasiat dalam dakwah ila Allah. Sebab itu Nabi ni mula-mula sekali tugas sebagai Rasul, tak ada benda lain melainkan dakwah ila Allah, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan ad-da'watu sirran, Nabi berdakwah dalam dua fasa tuan-tuan. Yang pertama ad-da'wah sirran, berdakwah secara rahsia, dan yang kedua ad-da'watu jahran, berdakwah secara terang-terangan. Ini strategi Nabi. Kita pun dalam dakwah begitu juga tuan-tuan. Semalam kami approach satu, Masya Allah, satu sahabat lah, Masya Allah, saya bawa sahabat yang lain, tapi dalam berdakwah ni pun kena ada skill tuan-tuan, bukan main terjah je, dia ada skill dia tuan-tuan. Kalau kita nak orang terima dakwah kita, dia kena ada skill.
Orang yang nak datang pada kita ni tuan-tuan, ada orang yang memang dah perlu dan dahaga dan terkapai-kapai, memang dia nak minta kita tolong dia. Kalau kita tak tolong, mungkin dia bunuh diri, mungkin dia dah terlalu tertekan. Orang macam ni kita suruh buat apa pun dia akan buat. Satu orang sahabat datang jumpa saya, "Ustaz, saya dah 3 hari tak tidur malam." Oh, kata saya, "Kita bagus ni kita punya prospek ni, masya-Allah. 3 hari dah tak tidur malam, tak tahu nak gimana dah." Saya kata, "Tak apa, boleh, tapi satu syarat, kena dengar cakap saya." Orang macam ni dia akan buat apa saja. Satu lagi mad'u kita ni tuan-tuan, orang yang tengah senang lenang, dia tak ada masalah. Jadi orang macam ni tak boleh ambil terus. Kita kena tackle dia dengan benda yang dia suka, masya-Allah. Dia minat apa? Minat kereta, kita pergi main kereta dengan dia. Satu orang VVIP dekat Malaysia ni, dia kata, "Saya tertarik bila Maulana datang naik motor besar ke rumah saya." Saya kata, memang kenalah dengan jiwa saya ni. First impression, saya tengok tu terus saya terpikat dia ni, memang saya boleh ikut ni. Masya Allah. Kita nak tackle orang ni, kita kena ada skill juga tuan-tuan, bukan main terkejah je. Berdakwah pun ada skill juga. Jadi tuan-tuan, Nabi pun berdakwah dengan skill. Mula-mula Nabi berdakwah secara rahsia kepada orang yang kenal Nabi, yang boleh terima Nabi, sekali cakap terus terima. Itu dia punya skill Nabi. Faqama sallallahu alaihi wasallam, maka bangkitlah baginda sallallahu alaihi wasallam bil amri, dengan menjalankan perintah Allah. Setelah mana Nabi ni lama duduk dalam keadaan menggigil, dapat surah Iqra, lama berselimut, demam Nabi ni, ketakutan, Allah Ta'ala pun perintahkan Nabi untuk bangkit berdakwah. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang sedang berselimut, bangun beri peringatan. Kita orang Islam pun sekarang ni tengah duduk berselimut ni, tengah duduk dalam comfort zone, dalam zon selesa, dan kita hari-hari marah orang. Apa nak jadi dah dengan rakyat kita, apa nak jadi dengan orang muda kita, apa nak jadi dengan orang perempuan kita, apa nak jadi dengan orang ni, kita duk marah orang. Tapi kita belum bangun, kita duk marah gelap ni, gelap tak hilang. Kita kena bangkit untuk hilangkan kegelapan, bawa cahaya, bawa agama. Kita marah orang muda, tak selesai, kena pergi pimpin tangan orang muda, bawa ke rumah Allah, bawa ke masjid, baru selesai. Kalau tak sampai bila-bila, macam itulah keadaan dia. Maka Nabi SAW bangkit, wada'a li'ibadatillahi, dan dia telah mendakwah manusia untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Hari ini punca kerosakan dalam dunia ini kerana manusia syirik kepada Allah. Manusia tidak mengabdikan diri kepada Allah. Itu punca kerosakan di dunia ni. Walaupun kita nampak setengah-setengah kita terkesan dengan orang Eropah, orang putih ya. Kita kata masyarakat orang putih ni, walaupun dia tu, tapi dia baik. Baik depan kita tuan-tuan, tapi di belakang berapa banyak kerosakan-kerosakan yang telah dia buat. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerosakan di bumi, kerosakan di laut, semua dia orang yang buat. Jadi sebab itu tuan-tuan, hari ni orang Islam tak boleh biarkan benda ni. Sebab ulama kata orang Islam adalah imam bagi dunia ni. Orang Islam adalah imam, orang non-Muslim adalah makmum. Jadi jangan imam biar makmum yang buat kerja. Memang kelang kabutlah dunia. Imam yang kena pimpin mereka, sebab mereka tak tahu, mereka ni dalam kejahilan. Maka mula-mula sekali dakwah, kena betulkan akidah keimanan kepada Allah Ta'ala. Walaupun semua agama mengajak kepada kebaikan, tapi satu benda yang agama lain tak pernah ajar kepada penganut dia, melainkan Islam saja, iaitu Islam saja mengajar dosa paling dibenci oleh Allah adalah syirik. Walaupun agama lain cakap zina pun tak boleh, Islam pun cakap zina haram. Agama lain pun cakap ambil barang orang tanpa izin, mencuri itu haram, Islam pun kata haram. Tapi satu benda yang agama lain cakap tidak haram, syirik kepada Allah Ta'ala. Dosa yang dalam Islam, Allah kata inna syirka la zulmun azim, dosa mensyirikkan Allah, itulah kezaliman yang paling besar sekali. Tak ada dosa lebih dibenci oleh Allah daripada syirik. Sebab Allah benci syirik, Allah Ta'ala perintahkan Nabi dakwah kepada tauhid. Allah Ta'ala suruh Nabi ni ajak manusia menyembah hanya kepada Allah Ta'ala.
Sebab Allah sangat benci kepada sekutu, kepada syirik. Betul hari ni kalau kita nak buang syirik tuan-tuan di dunia dan nak buang syirik di hati kita, tak dapat tidak kita kena dakwah manusia kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi banyak dakwah, lagi banyak syirik akan tanggal daripada hati kita. Ulama kata ibadat-ibadat lain dengan zikir pun boleh tanggal kotoran-kotoran di hati kita. Dengan baca Quran pun boleh tanggal. Tapi kotoran degil di hati kita, syirik ni tuan-tuan, yang paling kita takut ni syirik. Orang masjid ni insya-Allah dia syirik jali dia tak buat. Tapi kita ni ustaz-ustaz macam kami pun tak terlepas daripada syirik khafi tuan-tuan. Syirik khafi ni Nabi SAW beritahu, aku lebih takut daripada fitnah Dajjal asyirkul khafi. Lebih bahaya lagi daripada Dajjal. Hari ni semua orang takut pada Dajjal, tapi dia tak takut syirik di hati dia, iaitu riak. Kita buat apa-apa berceramah dengan niat nak tunjuk pada orang, itu riak. Man shalla yura'i faqad asyraka, siapa yang sembahyang nak tunjuk pada orang, dia telah syirik pada Allah. Man shama yura'i faqad asyraka, siapa yang berpuasa nak tunjuk pada orang, bangun tahajud nak tunjuk pada orang, pakai sunnah pun nak tunjuk pada orang. Hari ini media sosial ni menjadikan ramai orang riak tuan-tuan. Tak perasan, tanpa sedar kita telah berlaku syirik kepada Allah Ta'ala. Nak buat ibadat pun nak buat live juga tuan-tuan, kan? Sambil-sambil buat ibadat, sambil nak buat live. Yelah, gantung pada niat lah juga. Kalau niat nak berdakwah, nak mengajak orang lain, tapi benda tu senipih kulit bawah. Mula-mula niat berdakwah, tapi dah ramai orang tengok live kita ni, kita boleh macam juga tuan-tuan. Hati manusia riak sikit-sikit, ujub sikit-sikit pun datang. Sebab tu tuan-tuan, nak buang syirik ni daripada hati kita ni, sebab Allah Ta'ala kalau ada debu-debu syirik pun, sebesar zarah pun syirik di hati kita, tertolak ibadat kita. Sebab itu orang Islam kalau tak berdakwah tak boleh nak hilang. Sebab dakwah ni umpama klorok tuan-tuan, yang boleh menanggalkan kotoran degil yang payah nak tanggal daripada hati kita. Sebab itu semua orang Islam masuk Islam, Nabi ajar mula-mula dakwah dulu. Semua orang Islam hari-hari keluar daripada rumah mereka mengajak manusia, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucaplah la ilaha illallah, dengan kalimah ini kita akan berjaya. Itu syiar semua orang Islam, perkataan mereka. Masya-Allah. Allah Ta'ala hantar Nabi berdakwah kepada aqwaman, kepada kaum-kaum, ya, jufatan, kaum yang mana mereka ni keras hati. Allah bukan hantar Nabi berdakwah kepada orang Melayu tuan-tuan. Bangsa Melayu ni bangsa yang lembut hati. Dakwah sikit, tengok orang perangai molek sikit, alhamdulillah masuk Islam belaka tuan-tuan. Kalau Nabi dihantar ke Malaysia, habis semua masuk Islam. Tapi Allah hantar Nabi ni berdakwah kepada kaum yang keras hati, yang degil, keras kepala, arrogant, tak nak dengar cakap siapa-siapa. Bukan mudah tuan-tuan. Tapi Allah nak tunjuk, kalau orang yang jahat macam tu pun boleh berubah, maknanya dakwah ni kalau setakat nak mengubah orang Melayu mudah sangatlah tuan-tuan. Tapi kalau orang Melayu tolak dakwah kita, maknanya kita kena kaji di mana kelemahan dia. Sampai orang lembut macam ni pun tak terima, orang keras lagi tak terima. Kita kena study juga. Jangan duk marah kat orang je tak terima dakwah kita. Kena kaji juga skill kita dalam berjual beli, kan? Kita ni berjual beli ni, dakwah ni jual beli. Kalau orang tak nak beli produk kita, kena cek mana kelemahan produk kita. Jadi tuan-tuan, la dina lahum. Orang Arab jahiliyah ni tak ada kepercayaan, tak ada agama. Orang memang tak ada agama, kan? Masya Allah. Illa an yasjudu li asnamin, melainkan kerja mereka ni menyembah kepada berhala-berhala, la tanfa'u wa la tadur, yang tak boleh bagi manfaat dan tak boleh bagi mudarat. Benda tu macam betul ni lah, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, tapi kita percaya dia hebat. Kita percaya dia hebat, dia betul. Dia pun pelik juga tuan-tuan. Aku biasa macam botol ni, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat, tapi bila manusia sembah dia, anggap dia hebat. Botol ni pun pening tuan-tuan. Manusia buat batu, batu tak boleh bercakap, tak boleh bergerak, tak boleh berbuat sesuatu.
Sehingga dalam Quran Allah kata, kalau Zubab, lalat datang curi sesuatu di depan berhala tu, berhala tu tak mampu pun nak tangkap lalat, nak suruh lalat tu jangan. Betapa manusia ni teruknya tuan-tuan. Kalau tak ada dakwah ni, kalau Nabi tidak berdakwah waktu itu, agak-agak sampai 1000 tahun sekarang ni guna gaya orang Arab tuan-tuan. Hak setara Nabi berdakwah dah pun, sekarang ni kita tengok orang Arab menyeramkan tuan-tuan. Bukan marah orang Arab, orang Arab ni bagus, mereka lah pendahulu kita dalam Islam. Tetapi bila orang Islam, orang Arab dah yang dulunya mereka ni pejuang-pejuang Islam, mereka dah jadi macam ni, ini membuktikan Islam di zaman kita ni dah betul-betul diambang kehancuran, diambang kejatuhan. Dan inilah masa yang paling penting orang Islam semua kena bangkit berdakwah semula tuan-tuan. Tak boleh biar dah. Kalau tak, Islam makin jatuh, suatu hari nanti tak mustahil Islam ni akan hilang daripada muka bumi ni kalau orang Islam tidak bangkit keluar daripada rumah mereka untuk kembali mengajak orang lain ni beriman pada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, wala hujjata lahum, orang Arab jahiliah ni tak ada hujah, tak ada alasan. Kalau orang tanya sebab apa awak sembah patung ni, tak ada hujah, tak ada dalil, kami tak tahu apa dia, melainkan dia kata illa annahum muttabi'una lima kana ya'budu abahum. Dia kata ini tradisi nenek moyang kami, jadi moyang kami sembah patung, jadi kami pun sembah patung. Kami tak tahu apa sebab, kami cuma ngikut je. Nak kata ada dalil nampak patung tu boleh buat sesuatu selama ini, minta dapat ke? Tak pernah dapat. Berdoa tak pernah makbul, tapi cuma percaya patung tu boleh bagi sesuatu. Sebab itu tuan-tuan, kita ni kena kesian pada orang bukan Islam. Kita bukan benci pada mereka, sebab mereka ni tak pernah ada orang khabar, tak pernah ada orang beritahu kan. Masya Allah, banyak kawan-kawan kita bila kita dakwah dia kata kami tak pernah tersentuh dengan dakwah ni, tak pernah ada orang approach, tak pernah ada orang ajak. Sama juga dengan orang Islam tuan-tuan, mungkin golongan atasan yang terlalu tinggi jawatan mereka, kadang-kadang bila kita datang ke rumah dia, selama ini tak pernah ada orang approach saya nak juga. Satu orang Mak Saleh tuan-tuan, dulu saya pergi ziarah dia di Cameron Highland tuan-tuan, Masya Allah. Sekarang ni Alhamdulillah dia punya dah masuk Islam tuan-tuan. Wallahu Akbar. Hebat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dakwah dia. Saya pergi ziarah dia beberapa tahun yang lepas. Dia ni bela kuda 50 ekor tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi masa kita pergi ziarah tu, ada seekor anjing dia, anjing daripada luar negara lah, lawa lah anjing tu, duduk keliling-keliling saya ni, jilat-jilat saya punya seluar tuan-tuan kan. Mak Saleh tu kata, hey, we know, hey, jangan jilat, we know it is apa dalam Islam haram, it is haram. Tapi dah menalang-alang anjing tu jilat seluar saya kata tak apalah, haram pun kita boleh samak. Saya nak tunjukkan akhlak daripada dia, saya peluk anjing tu, saya macam sayang lah anjing tu, nak ambil hati dia tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah, lepas pada tu rupanya bila dia masuk Islam, pada hari dia mengucap kalimah syahadah, tim Ustaz Abdullah Alamin, tim Faizal Tahir, grup dia yang Islamkan Les Ilyas ni tuan-tuan, orang Mak Saleh dah duduk di Malaysia ni 30 tahun. Bila dia memeluk Islam, dia kata sebenarnya dah 20 tahun dia memendam perasaan nak masuk Islam, cuma tak ada orang ajak. Banyak Cina di India, di luar tu nak masuk Islam tuan-tuan, tapi tak ada orang ajak. Betapa kita ni tuan-tuan lemahnya semangat orang Islam berdakwah, sampai kita kata pandai-pandailah korang, carilah kebenaran sendiri. Sebenarnya bila kita ajak, rupanya banyak orang nak pada agama ni, cuma kita ni selfish tuan-tuan. Banyak orang Islam sekarang dia dilanda penyakit selfish. Saya seorang je masuk syurga insya-Allah. Anda diumumkan di hari kiamat, semua orang masuk ke syurga, neraka, melainkan seorang. Saya lah tu yang seorang. Kita tak ada fikir, risau macam mana nak selamatkan orang yang mereka ni sebenarnya adik-beradik kita daripada keturunan Nabi Adam yang sama. Afrika ke dia, kulit putih ke dia, Cina ke dia, India ke dia,
dia adik-beradik kita, saudara-saudari. Cuma mereka tidak bernasib baik kerana dilahirkan daripada perut ibu yang tidak Islam. Kita bernasib baik, kita ada kelebihan. Tapi kenapa kita tak pernah berniat nak berkongsi kalimah yang ada di hati kita ni dengan mereka? Kita sembunyikan kebenaran ni. Sebenarnya kita berdosa, tuan-tuan. Sebab itu ulama kata dosa orang Islam paling besar hari ni yang menyebabkan kenapa doa kita nak minta Palestin bebas, kenapa doa kita nak minta saudara si Islam kita di Rohingya, di mana-mana seluruh dunia, kenapa sampai hari ini doa tu belum makbul? Sebab orang Islam melakukan satu dosa yang tak terampun di sisi Allah. Mereka menyembunyikan kebenaran kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada dalam hati mereka. Kita tak beritahu pada orang bukan Islam, tak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Tak boleh syirik pada Allah, tak boleh sembah pada patung, hanya sembah pada Allah, mengabdikan diri hanya kepada Allah. Kita yang tahu tak cerita pada orang yang tak tahu. Dan kerugian orang kafir ni kalau dia mati tanpa kalimah ni, tuan-tuan, dia tak akan mencium bau syurga, tuan-tuan. Hari ni orang Islam sanggup ke tengok orang non-Muslim di seluruh dunia yang hari ni mereka diumpama orang buta yang nak menuju kepada sebuah telaga yang dalam, mereka nak jatuh, tapi tak ada siapa yang nak tarik tangan mereka untuk terjun ke dalam telaga tersebut. Kita nampak depan mata kita. Sebab itu, tuan-tuan, dakwah ni bukan kerja mufti, bukan kerja qadi, bukan kerja jabatan agama, bukan kerja JAKIM. Dakwah ni kerja seluruh orang Islam yang mengaku beriman pada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam mana tiap-tiap hari kita semayang, tiap-tiap bulan puasa kita puasa, maka begitulah juga kerja orang Islam hari ini. Kerja tuan-tuan di pejabat itu kerja nombor 2. Kerja utama kita adalah dakwah ilallah, mendakwah manusia kepada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada orang kata, ustaz, kita dakwah dalam internet je lah cukup. Sebab kita takut nak jumpa orang, tuan-tuan. Kalau jumpa orang ni, tuan-tuan, berdebar. Nak dakwah orang ni pada Islam ni berdebar, tuan-tuan, kita takut macam-macam benda akan datang pada kita. Kita kata tak apalah, kita dakwah pakai FB je lah. Dakwah pakai FB boleh, tapi tak sempurna hujah kita di hadapan Allah Ta'ala, tak terlepas. Ini sekadar orang panggil maklumat, nak sharing boleh lah, tapi kita sendiri kena pergi, kena berdakwah, tuan-tuan. Ya, sambung lagi, tuan-tuan. Mereka mengikut agama jahiliah ni tak ada hujah. Yang kedua, walaisa indahum min makarimil akhlak. Pada diri orang Arab waktu itu tidak ada sedikit pun akhlak yang mulia. Akhlak pun tak ada, agama pun tak ada, akhlak pun tak ada. Memang kita kalau tengok orang bukan Islam, memang dia akhlak dia begitulah, sebab dia tak pernah belajar. Orang tak pernah belajar memang begitulah. Tapi kita hari ni orang dah belajar. Kenapa akhlak kita jadi baik? Kerana kita dah belajar. Tapi orang dah belajar, jangan pentingkan diri sendiri, kita kena ajar pula orang lain. Sebab itu zaman Nabi tu agama ni turun temurun. Belajar daripada Nabi, dapat agama pada Nabi, balik kampung, ajar orang kampung pula berdakwah pada orang kampung sebelah. Akhirnya Islam tersebar dalam masa yang singkat. Orang akhlak dia tak ada akhlak. Orang Arab jahiliah ni tak ada akhlak. Illa ma kana murtabitan bil izzah wal anfah. Melainkan akhlak mereka hanya muncul pada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan maruah diri mereka, masya-Allah. Berkaitan dengan maruah, dia jaga akhlak dia. Kadang terpaksa berlakon jadi baik sebab nak jaga kabilah kita punya nama baik. Berlakon jadi baik, berlakon cakap lembut-lembut kerana nak cover kabilah dia. Itu je akhlak yang ada pada orang Arab. Akidah teruk, akhlak pun tak ada. Maka dia kata, wahwallazi kathiran ma kana sababan fil gharat wal hurub. Kerana maruah inilah, itulah merupakan sebab yang menyebabkan banyaknya berlaku peperangan dan ghazwah di zaman dahulu, wa ihraqud dima, dan berlakunya pertumpahan darah semata-mata nak mempertahankan maruah kabilah kita. Itu saja. Kita ni pun, tuan-tuan, kalau kita tak didakwah, tak didik masyarakat kita, asabiyah, kita berperang dengan orang lain bukan kerana agama ni, berperang kerana asabiyah, mati kerana asabiyah. Sebab itu ulama kata, bila orang Islam ni meninggalkan dakwah, tuan-tuan, apa akan jadi? Dua benda, tuan-tuan. Dua kerosakan akan berlaku bila umat Islam tinggalkan kerja dakwah. Yang pertama, tuan-tuan, iman umat Islam akan jadi rosak.
Iman kita ni, yakin kita pada Allah jadi lemah. Bila iman orang Islam lemah, orang yang iman lemah, dia akan mencari-cari jalan untuk alasan untuk tinggalkan perintah Allah. Orang yang iman lemah ni, Ustaz, seluar saya kotor Ustaz, jadi tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang saya sebab seluar saya kena najis tadi. Padahal kain berlambak, tapi dia tak ada kekuatan. Dia cari alasan untuk tinggalkan perintah Allah kerana akibat imannya lemah. Kenapa iman lemah? Kerana orang Islam tidak berdakwah. Tapi kalau iman dia kuat, dalam keadaan tak mungkin nak amalkan agama, dia akan cari jalan macam mana boleh juga amal agama ni. Orang iman kuat macam tuan-tuan, iman kuat ni, kok mana pun nak juga sembahyang masjid. Kalau boleh nak juga sembahyang rapat. Walaupun belum lagi kemungkinan, tapi keinginan ada, kekuatan tadi, sebab iman kita kuat. Tapi kalau iman lemah, awak ke mana? Dah orang tak bagi sembahyang masjid, kita tak payah pergi ya? Tak payahlah. Orang tak pergi sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang, dia orang tanggunglah dosa kita. Bila kita tidak berdakwah, Allah Ta'ala akan bagi penyakit lemah iman. Bila iman lemah, kita cari alasan untuk tidak menunaikan perintah Allah. Lepas tu cari jalan pula untuk halalkan dosa. Kan? Ada kawan saya, Ustaz, boleh tak saya pergi main judi sekali menang, dapat duit saya cuci, saya hantar ke madrasah Ustaz, boleh? Ada orang cakap gitu, saya nak cuci duit saya, boleh Ustaz? Mana boleh abang, terbakar madrasah saya kan. Duit-duit yang tak betul jangan hantar ke tahfiz, jangan hantar ke pondok, terbakar nanti tuan-tuan. Bukan dia orang sengaja cuai. Benda yang haram memang tak akan kekal. Jadi tuan-tuan, mula itu kesan bila tinggalkan dakwah. Orang Islam akan cari jalan supaya dah aku jahil, dah memang dah tentu ahli neraka, jadi tak payahlah buat apa lagi. Dia dah redha lah untuk agama, redha lah menjadi ahli neraka pun tak apa. Kita orang ni pasrah Ustaz, kalau tak masuk syurga, duduk tepi pintu syurga pun tak apa dah kata. Gitu. Dah iman lemah. Yang kedua tuan-tuan, bila kita tidak berdakwah, kita tak ajak orang Islam ni, remaja-remaja kita ni berdakwah tuan-tuan, maka remaja kita ni akan digunakan oleh orang batil untuk menyempurnakan kehendak mereka. Dipergunakan orang Melayu, orang Islam kita ni, remaja-remaja kita, budak perempuan kita hak lawa-lawa ni tuan-tuan, semua jadi model untuk orang batil menyempurnakan keinginan mereka. Tunjuk begitu, tunjuk ini, tunjuk ini. Kenapa sampai jadi hilang malu? Puas dah kita komplain kan, kadang-kadang ditunjuk itu, tunjuk ini dalam media. Sebab apa? Mereka dipergunakan di jalan yang batil kerana selama ini tak ada orang hak nak gunakan tenaga orang muda ni ke jalan yang benar. Tak ada orang nak guna. Zaman sahabat Nabi dulu, anak muda berani mati. Zaman kita pun berani mati juga, tapi mati di jalan yang lurus. Dia merempit tuan-tuan, dia rasa bangga mati merempit. Bagus orang Mongolia, anak-anak muda dia mati. Kalau mati dengan kuda, tengah lomba kuda. Di Mongolia ada satu pertandingan. Kita ni duduk kat Malaysia baru nak main endurance 40 km, 80 km, 120 km. InsyaAllah berhujung bulan ni madrasah saya insyaAllah akan hantar wakil dengan izin Allah, anak murid kita pergi join endurance. InsyaAllah kita nak biar madrasah di Malaysia ni mempelopori sukan sunnah tuan-tuan. Jadi kita hantar wakil anak murid kita, dah kita ajar, kita dah train dah apa semua, join endurance tuan-tuan. Tapi orang Mongolia tuan-tuan, kalau setakat 80 dia sengih tuan-tuan. Dia orang ada satu pertandingan endurance lomba kuda ni tuan-tuan, 1000 km. Tuan-tuan, dan kalau mati dalam naik kuda tuan-tuan, dianggap satu kemuliaan. Kalau mak ayah ada anak mati tengah naik kuda, bagus, kurang-kurang okey juga tuan-tuan. Ini jangan mati kerana benda sia-sia. Tapi kalau orang Islam ni, semua orang Islam berdakwah, lelaki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, Allah telah akan gunakan kekuatan orang muda ni untuk menegakkan kebenaran. Sebab itulah hari ni tuan-tuan,
Ulama kata ad-da'i la yuda'. Seorang pendakwah dia tak akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Tapi kenapa hari ni orang Islam mudah terpengaruh? Sampai orang mengaku Tuhan pun ada orang nak ikut. Kita bertanya, apa salah ayah pin pun ada orang nak ikut? Ustazah balik Azhar pun ikut. Sebab apa sampai jadi gitu? Minta maaf cakap, orang buat hajaran sesat macam mana pun mesti ada orang ikut. Sebab hari ni ahlul haq, kita orang masjid, kita orang agama, tak nak mengajak orang kepada jalan kebenaran. Mereka ni nakkan kebaikan. Kok ikut orang ni dia boleh bawa kita masuk syurga, kita pun nak masuk syurga. Sebab dia orang cakap pendosa pun ingin ke syurga, kan? Banduan pun ingin ke syurga juga. Tapi tak ada orang nak ajak. Jadi yang mengajak golongan ini, oh jom follow kita, Masya Allah. Lepas tu dia ikut. Sebab itulah hari ni ajaran sesat berleluasa, kerana kita orang yang benar ni tak nak buka mulut mengajak orang yang kita nampak ni jauh daripada agama dekat pada agama, kerana kita tak berani nak berdakwah. Itu kesilapan kita, tuan-tuan. Orang lain dia tak betul pun dia ajak, dia yakin, confident dia punya ajaran dia betul, rupanya ada juga orang ikut. Alhamdulillah, dia kata, kan? Masya Allah. Ajaran sesat berkembang kerana dakwah tak dijalankan. Sebenarnya masjid ni platform besar. Ajaran sesat tu dipujuk daripada belakang-belakangnya. Dia kumpul-kumpul kat mana-mana, hutan-hutan, dibagi orang percaya. Oh, percaya saya Tuhan, tengok saya ubah sikit awan bulan tu, tengok, tengok saya ubah sini. Dia guna sihir, tuan-tuan. Percayalah orang. Sikit je benda. Tapi kita orang hak tak nak tunjuk. Tuan tengah sedih, ya, insya-Allah ikut saya. Kita ada program 3 hari iktikaf dalam masjid. InsyaAllah balik Allah selesai masalah tuan. Banyak saya buat anak-anak muda, tuan-tuan, 400, 500 orang sekarang ni lah, dengan izin Allah Ta'ala, datang dengan 1000 masalah. Nak bercerai dah dengan bini, dengan mahkamah. Balik-balik minggu depan, tuan-tuan, lepas kita bawa dia keluar 3 hari, minggu depan bercinta pula dengan bini. Sebelum ni 4 bulan Ustaz tak tidur sekali. Isteri saya dah file mahkamah. Tapi saya balik daripada program 3 hari, Ustaz, alhamdulillah, bini saya tak pernah panggil sayang, panggil darling. Sekarang panggil darling. Itu perkataan yang saya nak sangat bini saya cakap, tapi dia tak pernah cakap. Tapi bila saya ubah diri saya kata, bang, 2 benda yang abang telah buat. Yang pertama, saya kata Nabi bersabda, man taraka syai'an lillah, siapa yang tinggalkan sesuatu, tinggalkan isteri dan anak kerana Allah, awadahullahu khairan minhu, Allah akan ganti pada abang benda yang lebih baik daripada apa yang abang tinggalkan. Yang kedua, saya kata, tuan, dalam hidup tuan tak ada benda yang kurang. Muka lawa, isteri cantik, anak handsome lawa, rumah besar, kereta besar. Tapi kenapa tak bahagia? Kipas memang kita tengok dari segi cantik dia tak ada kurang pada kipas ni, buatan Jepun. Dia punya sway dia pun tak ada kurang juga. Tapi kenapa tekan tak menyala kipas tu? Hidup kita pun begitu, tekan doa, butang doa tak makbul. Rupanya celah-celah tu ada wayar yang short, tuan-tuan. Bila kita pergi baiki diri kita, bina hubungan dengan Allah, kita seakan-akan cantum balik dia punya wayar dia, tuan-tuan. Maka bila tekan, tiba-tiba menyala, tuan-tuan. Rupanya mudah je hidup kita ni. Kita banyak masalah dengan isteri, masalah dengan anak, masalah dengan majikan, masalah dengan orang keliling, hutang bertipu-tipu, masalah datang-datang sampai kita pun dah lost. Ada yang datang program kami, tuan-tuan, nak bunuh diri pun ada. Tapi dia kata, Masya Allah, waktu saya nak bunuh diri tu, saya berniat, ya Allah, kalau hari ni kau hantar satu orang jemaah yang benar datang dakwah saya, pujuk saya tak jadi bunuh diri. Ini berlaku pada orang Islam dan berlaku pada India tu, tuan-tuan, kan? Tak jadi bunuh diri. Andai kata Allah hantar orang yang benar untuk bimbing kami. Kebetulan petang itu, tuan-tuan, jemaah yang buat jauh lah pergi rumah ke rumah ni, tersalah ketuk. Ingatkan rumah orang Islam, dia terketuk pintu rumah orang bukan Islam, rumah orang Hindu, tuan-tuan. Dia kata, oh minta maaf tuan, kami salah ketuk. Dah, tuan betul, ketuk betul dah ni. Tuan betul, saya Hindu, tapi tuan ketuk rumah orang yang betul. Kenapa pula?
tadi saya bersumpah kalau Allah Ta'ala hantar orang selamatkan saya nak ikut orang tu. Dan tuan dah datang rumah saya nak ikut tuan masuk Islam. Tak jadi bunuh diri tuan-tuan. Orang tadi pun, budak tu pun nak bunuh diri juga yang datang tempat saya. Waktu saya nak bunuh diri, tiba-tiba ada satu jemaah tuan-tuan buat ziarah petang-petang, ketuk pintu cermin kereta saya masa tu nak bunuh diri, duduk dah masuk dalam kereta. Tapi azan asar, saya berhenti sekejap kerana Allah bagi hati saya lembut sikit. Lepas betul tu saya nak buat balik, tiba-tiba ada orang ketuk pintu cermin kereta saya ada dalam kereta. Tuan, kami datang daripada masjid nak ajak tuan ke rumah Allah Ta'ala. Dia kata, Allah kabulkan doa saya. Lepas tu dia kata, tak apalah, saya macam tu, saya pergilah program dekat Jerantuk. Alhamdulillah balik tu Allah Ta'ala bagi perubahan. Minggu depan dah datang pakai serban, pakai jubah dah tuan-tuan, macam ustaz dah. Tuan-tuan, hari ni Allahu Akbar. Ini tanda sayang kita pada orang Islam ni tuan-tuan. Kita kena bawa semua remaja-remaja kita ni tuan-tuan ke jalan Allah Ta'ala. Ramai yang sedang mencari. Budak-budak KL dia cakap kat saya, ustaz, kami ni banyak masalah tapi kami tak jumpa kaunter pertanyaan ustaz. Tak tahu nak pergi ke mana ni, nak pergi jumpa siapa, nak jumpa mufti ke, nak jumpa qadhi ke, nak jumpa siapa. Kalau siapa pun ambil kami terima sekarang. Siapa pun. InsyaAllah. Mudah-mudahan Jadi tuan-tuan, insya-Allah kebanyakan peperangan berlaku disebabkan masalah-masalah yang berkaitan dengan maruah diri mereka. Faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima la ya'rifuna. Tiba-tiba Nabi datang bawa benda yang mereka sama sekali tak tahu, tak faham. Nabi ajak pada Allah, Nabi ajak pada sunnah Nabi, Nabi ajak pada masya-Allah pada akhirat, Nabi ajak pada Islam, Nabi ajak semayang, Nabi ajak akhlak yang mulia. Kata ini lain macam ni. Dia orang dah sesat teruk, tiba-tiba Nabi datang bawa Islam. Sebab itu ulama kata hidayah ni penting. Kata Kiai Uzairan tuan-tuan, satu orang kiai di Indonesia, sebelum satu orang dapat hidayah, pandangan dia berubah, dan selepas dapat hidayah, pandangan dia akan berubah. Sama dengan kita tuan-tuan. Sebelum kita dapat hidayah, kita nampak dalam dunia ni banyak yang berkuasa selain daripada Allah. Tapi bila kita dapat hidayah, kita akan faham dalam dunia tak ada siapa pun yang ada kuasa melainkan hanyalah Allah yang maha berkuasa. Yang kedua tuan-tuan, sebelum kita dapat hidayah, kita nampak nilai dunia ni mahal. Nilai kereta, nilai jam, nilai handphone, nampak material ni ada harga. Tapi bila kita dapat hidayah daripada Allah, kita dah nampak dunia ni tak ada harga. Yang berharga adalah syurga tuan-tuan. Selagi tak nampak syurga berharga, nilai akhirat, selagi itu maknanya kita belum lagi dapat hidayah. Kena cari lagi hidayah. Sebelum kita dapat hidayah, kita nampak mal ini ada harta, ada harga. Duit ni ada harga ni. Tetapi setelah kita dapat hidayah, barulah kita tahu yang paling berharga dalam dunia ini adalah amal, adalah amalan. Subhanallah tu yang berharga. 2 rakaat sebelum subuh tu yang berharga. Sebab itu yang paling penting sekarang ni, kita orang Islam pun kena cari hidayah sampai perasaan kita sama macam perasaan yang dimiliki oleh para sahabat. Jadi tuan-tuan yang mulia, Nabi datang bawa agama yang bertanggah dengan akal mereka. Fadaul uqulis salimah, orang yang mempunyai akal yang sejahtera. Akal yang sejahtera. Badiru ila tasdiq, mereka bersegera untuk membenarkan ajaran Nabi. Orang masih akal dia masih lagi, orang panggil elok lagi, masih sejahtera, masih lagi murni akal dia, fikiran dia, bersegera membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Terima terus tuan-tuan. Wa khal'il athwa awthan, dan mereka sanggup buang berhala-berhala, patung-patung yang mereka sembah ni tuan-tuan, sanggup buang. Ini golongan yang mana Allah Ta'ala bagi mereka ni hati yang masih lagi bersih tuan-tuan, pemikiran yang masih bersih. Tapi dia kata waman a'mathur riyasah, siapa yang dibutakan oleh pemerintahan, kepimpinan, oleh kuasa. Ada orang tu dia bukan tak nak terima kebenaran, tapi kuasa ni bimbang hilang. Sebenarnya dia banyak salah faham pada Nabi, sangka buruk pada Nabi, Abu Jahal apa semua ni. Dia ingat kalau kita ikut Nabi, kita kena jadi orang di bawah Nabi. Maknanya Nabi yang jadi pemimpin, kita jadi yang dipimpin, kita jadi rakyat.
Abu Jahal takut hilang kuasa. Sedangkan Nabi Islam ni, dakwah ni mudah tuan-tuan. Dakwah ni Perdana Menteri dengan kerja Perdana Menteri. Kami tak ambil pun jawatan Perdana Menteri. Awak sebagai peniaga, kekalkan dalam perniagaan tuan, tak payah ubah pun. Tetapi cuma tuan bawa agama je dalam kehidupan tuan, supaya dengan agama ni tuan bahagia, kehidupan tuan berjaya. Kita bukan dakwah nak rampas kebahagiaan orang, kita nak tambah lagi kebahagiaan di hati dia. Hari ni banyak orang salah faham. Dia ingat bila kita terima Islam, kita terpaksa tunduk kepada Islam dan kita jadi hina, kita di bawah orang Islam. Ini yang hari ni banyak orang bukan Islam faham. Kalau saya jadi masuk Islam, saya jadi Melayu, dia kata. Kan? Banyak dia salah faham. No, you still Chinese, you still India, you still Africa. Tapi you masuk Islam, you jadi Muslim. Masya Allah. Tuan-tuan mulia, ada orang yang dibutakan dengan kuasa, wastakbara, dan dia mula sombong dengan Nabi. Kaila tasluk minhu azamatu, tujuan dia sombong dengan Nabi, dia takut tercabut kebesaran dia. Itu salah faham. Nabi berdakwah bukan Nabi nak rampas Darun Nadwah. Nabi tak pernah terfikir pun nak rampas Darun Nadwah daripada tangan Abu Jahal. Cuma nak kamu masuk Islam dan kamu terus jadi pemimpin. Nabi sendiri beritahu, an-nasu ma'adinun ka ma'adini dhahabi wal fiddah. Manusia ni macam lumbung emas dan perak, khiyaruhum fil jahiliyah, orang yang terbaik di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, orang yang terbaik juga di dalam Islam. Orang yang di zaman jahiliyah dia adalah ketua, pemimpin, masuk Islam akan jadi pemimpin juga. Dalam Islam Nabi tak rendahkan martabat dia. Nabi ni bukan jenis orang nak ambil pangkat orang. Kedudukan Nabi itu paling mulia dah. Tak perlu lagi jawatan-jawatan apa-apa lagi. Khalid Al-Walid dari zaman jahiliah, dia panglima perang, masuk Islam jadi panglima perang yang lebih hebat lagi, sampai diberi gelaran Saifullahil Maslulah, pedang Allah yang sentiasa terhunus tuan-tuan. Dalam peperangan Mu'tah, Khalid Al-Walid ni bawa 10 bilah pedang tuan-tuan, 9 pedang dia patah tuan-tuan. Pedang patah tapi Khalid tak patah. Allah, Nabi kata, Allah selamatkan kamu Khalid, Allah selamatkan kamu. Pedang kamu patah tapi kamu tak patah, kerana kamu adalah Saifullah, kamu adalah pedang Allah Ta'ala. Khalid Al-Walid pun sebelum masuk Islam, dia tak tahu dia akan jadi orang hebat. Bilal pun dia tak tahu bila dia masuk Islam, Islam yang menghebatkan dia. Hari ni kita bukan hebat kerana kita manusia biasa, kerana pangkat darjat. Dengan Islam ni kita dihebatkan oleh Allah Ta'ala. Disebabkan agama lah kita jadi hebat. Dan orang Islam tinggal agama, dia jadi hina, jadi tak hebat, hilang kehebatan, hilang kedaulatan. Tinggal agama, hilang segala-galanya. Puas kita cari macam mana nak angkat balik martabat orang Melayu kita ni, macam mana nak jadi hebat. Kita dengar dulu zaman Melaka, orang Melayu ni armada, salah satu daripada armada Turki, Empire Osmaniyah. Dulu kapal Melayu ni lebih besar lagi daripada kapal Portugis. Sebab tu bila lawan dengan tentera Melaka, tuan-tuan, Portugis kalah, hancur Portugis tuan-tuan. Itu kehebatan orang Melayu dulu, kerana kehebatan dia dengan Islam. Kehebatan kita ni dengan agama, bukan dengan kita, kapasiti kita sendiri. Sahabat Nabi pun dengan Islam dia jadi hebat. Sebab itu dikatakan syiar para sahabat, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, kalau satu umat yang Allah muliakan kami dengan perantaraan Islam. Kalau kami tinggalkan agama ni, hina balik, jatuh balik, rendah balik. Maka tuan-tuan mulia, wa kana awwalu man sata alaihi nurul Islam, adalah orang yang pertama sekali Allah telah sinarkan dia, limpahkan di hati dia dengan nur Islam. Orang pertama terima Islam ni, orang paling mulia dalam Islam, yang paling agung dalam Islam. Siapa dia tuan-tuan? Khadijah binti Khuwailid zawjuhu, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ni Nabi bagi gelaran dia afdalu nisa'il alamin, wanita terbaik dalam dunia. Ada 4 orang. Yang pertama Maryam binti Imran, yang kedua Masya Allah Asiyah binti Muzahim, yang ketiga wanita terbaik dunia adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid,
Dan yang keempat, wanita terbaik dunia adalah Sayyidatina Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mulia, wanita ni mulia di sisi Allah Ta'ala, sangat mulia. Tapi mulianya wanita bukan kerana lawa, bukan kerana dia seksi, tetapi mulianya wanita kerana agama. Kerana mereka lah golongan yang pertama yang menerima, yang menyahut Islam yang ditawarkan oleh Nabi SAW, disebabkan tadi Khadijah menjadi wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan isteri kita di rumah, anak kita, kan, ibu kita, kakak-kakak kita, ibu saudara kita, semuanya jadi seperti Khadijah, tuan-tuan. Menerima Islam, menerima agama, dan yakin bahawasanya dengan Islamlah kita akan mulia. Keluar daripada Islam, jauh pada agama, tuan-tuan, kita hina. Kan? Bukan mulia kerana kita banyak duit. Tak ada duit pun kita boleh jadi orang mulia, asalkan kita bawa agama dalam kehidupan kita. Ada orang tanya, ustaz duk cerita pasal agama ni, ustaz rasa kita orang ni tak beragama lagi ke? Tuan-tuan, dakwah ni satu nak mengislamkan orang bukan Islam, itu satu kerja. Satu lagi kerja dakwah mengislamkan orang Islam. Orang Islam pun ramai lagi yang tak Islam ni, tuan-tuan. Jangan ingat semua orang Islam dah Islam, walaupun di KTP-nya, kartu tanda pengenalannya, di kad pengenalan kita ada tulis perkataan Islam, bukan jaminan kita ni Islam di sisi Allah Ta'ala. Ramai orang Islam hanya pada nama tetapi kufur di sisi Allah Ta'ala. Dan orang Islam ni pula, kalau dia ada masa dia lebih teruk pada orang bukan Islam, sampai orang bukan Islam pun risau tengok dia. Betul ke you ni Islam? Tapi saya rasa takut. Kalau di Jepun, tuan-tuan, banyak kes dulu pengurus-pengurus kilang ni, kerana dia tahu orang Islam nak puasa, orang Islam nak sembahyang, dia buat masjid, dia buat surau. Tapi bila dia buat surau, tak ada orang nak sembahyang, ditutup balik. Sebab yang tak nak sembahyang tu orang Islam. Saya dah buat dah. Saya dah buat surau untuk orang Islam. Tetapi kalau kita nak sembahyang, saya pernah pergi sebuah office di Johannesburg, tuan-tuan. Kilang tu milik orang Yahudi, tuan-tuan. Tapi dia buat satu surau kerana ramai orang Islam nak sembahyang, dia buat office dia jadi surau. Allah guna orang Yahudi sekalipun yang kita kata teruk ni, dia sanggup bagi office dia untuk jadi masjid kerana ada orang Islam nak sembahyang, tuan-tuan. Sebab itulah hari ni jangan kita puas hati, alhamdulillah negara kita Islam. Negara memang Islam, tapi belum tentu orang Islam itu Islam. Sebab itu kerja kita ni kena juga mengislamkan orang Islam, sampai bila dia dapat hidayah, dia kata terima kasih ustaz kerana Islamkan saya. Banyak budak-budak muda lepas dia ikut program kita, tuan-tuan, dia kata terima kasih ustaz kerana Islamkan kami. Allahu Akbar. Bukan kita ni hebat, tuan-tuan, tetapi benda yang kita bawa ni kalau ikut cara Nabi, insya-Allah kesan dia sama macam cara Nabi juga, dengan izin Allah Ta'ala. Semoga Allah ampunkan. Orang pertama di kalangan wanita yang mengikut dakwah Nabi ni Sayyidatina Khadijah. Dan di kalangan kanak-kanak, budak muda yang pertama ikut Nabi adalah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, pemuda yang pertama yang menerima Islam di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnu ammihi, anak lelaki kepada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Sayyidina Ali boleh dapat Islam sedangkan bapa dia Abu Talib tidak beriman pada Allah? Apa ada sejarah dia, tuan-tuan. Wa kana muqiman indahu, adalah Ali bin Abi Talib, dia tinggal bersama dengan Nabi. Ali bin Abi Talib ni, Nabi ni banyak ambil orang yang duduk dengan dia masa kecil jadi menantu dia. Banyak begitu, tuan-tuan. Ali bin Abi Talib jadi menantu dia. Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi, tuan-tuan. Macam Ahlul Bait Nabi pun dikahwinkan dengan orang paling rapat dengan Nabi, Ummu Aiman. Abul As bin Rabi', dia ni anak saudara Nabi juga, duduk di rumah Nabi juga, dikahwinkan dengan Zainab. Jadi tuan-tuan, Nabi ni banyak kahwinkan anak dia dengan orang yang paling rapat dengan saudara mara dia, tuan-tuan. Nikah saudara ni pun bagus juga, tuan-tuan. Jangan kita terpengaruh dengan satu kefahaman nikah saudara ni tak bagus, kan? Saya ni alhamdulillah dengan izin Allah, orang kata nikah sepupu tak bagus,
Kita ni dah sepupu yang kelima dah tuan-tuan. Keturunan saya ni, daripada moyang nikah sepupu, atuk nikah sepupu, mak nikah sepupu, kita pula nikah sepupu tuan-tuan. Tak ada apa pun. Tapi orang Melayu kata tak baguslah, genetik lah. Sedangkan Nabi ni memang dia menikahkan Sayyidina Ali tu dengan Fatimah, anak perempuan dia. Tak ada pun keburukan nikah sepupu ni tuan-tuan. Kalau takkan Nabi bagi pula anak perempuan dia nikah dengan Sayyidina Ali. Bagi nikah bukan kerana sepupu ke tidak sepupu, kerana kemuliaan Sayyidina Ali menjadi orang yang pertama di kalangan pemuda Islam yang beriman pada Allah Ta'ala. Lelaki yang tak pernah bersujud kepada selain daripada Allah Ta'ala, yang tak pernah bersujud pada berhala. Karamallahu wajah, Allah muliakan wajah Sayyidina Ali. Sebab tu Nabi ambil jadi menantu. Tengok agama dia, bukan tengok dia sepupu atau tidak sepupu tuan-tuan. Maka dikatakan Sayyidina Ali ni duduk di rumah Nabi. Nabi bagi makan dia, Nabi bagi minum pada dia, wa yaqubu bi amri, segala keperluan Sayyidina Ali diuruskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Siti Khadijah pun kaya juga. Banyak Nabi boleh balas balik jasa Abu Talib yang membesarkan Nabi masa kecil. Bila Nabi dah kaya, Nabi balas balik kepada keluarga Abu Talib. Nabi ambil Sayyidina Ali jadi anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Quraisyan kanu qad asabathum maja'atun, kerana kaum Quraisy mereka telah ditimpa oleh kemarau yang panjang. Zaman kemarau, musim kemarau telah datang. Wa kana Abu Talibin muqillan, adalah Abu Talib seorang yang miskin, sedikit harta, kathirul aulad, dan banyak anak. Jadi Nabi ni dia faham orang tuan-tuan. Nabi ni dalam berdakwah dia faham orang. Kita hari ni kadang-kadang berdakwah tak faham situasi orang. Jadi kita ni main masuk je tuan-tuan. Itu yang kadang-kadang susah kita nak dapat hasil kita. Nabi ni dia faham orang. Dia tengok Abu Talib anak ramai, kemudian kurang harta. Faqala sallallahu alaihi wasallam li amhi al-Abbas, lalu Nabi SAW berkata kepada pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, kan, inna akhaka Abu Talib. Dia mesyuarat dengan Sayyidina Abbas. Dia kata adik-beradik pakcik Sayyidina Abbas, dia kata adik pakcik ni iaitu Sayyidina Ali, Sayyidina apa ni, Abu Talib lah, bukan Sayyidina Ali, Abu Talib. Abu Talib ni kathirul ayal, ramai besar keluarga dia, mana ramai anak-anak dia. Wan nasu fi ma tara min asyiddah, sedangkan manusia di sekeliling kita sebagaimana yang pakcik ketahui, manusia hidup dalam kebuluran sekarang ni. Jadi orang keliling kita tengah kebulur dan kita sudah tentu risau tentang keluarga kita. Abu Talib pula ramai anak. Dan dia orang ni jadi miskin bukan kerana dia nak miskin. Abu Talib ni orang yang sangat kuat berniaga, tapi kenapa miskin? Kerana harta dia banyak dibelanjakan untuk jemaah haji dan umrah yang datang ke Baitullahil Haram. Zaman dulu orang Mekah dalam keadaan dia miskin, dia tetap tidak cas apa-apa kepada jemaah haji dan umrah. Sekarang ni cerita balik tuan-tuan, tak nak cerita lah, kan? Sekarang ni semua kena cas. Hotel kena cas, bas kena cas, makan kena cas, minum kena cas. Sampai troli tu Pakistan tu nak cas dengan saya 10 riyal. Saya kata Allah, berat lah, troli pun nak cas juga kata. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan mulia, sedangkan zaman dulu walaupun orang Arab jahiliah ni dia jahil, tapi dia tak nak cas apa-apa, bahkan dia bagi semua harta dia untuk menjamu jemaah haji dan umrah. Ya, Masya Allah. Kemudian tuan-tuan, Nabi ni bermusyawarah. Nak beritahu pada kita ni, Nabi ni satu orang insan yang suka bermusyawarah, kan? Dia bermusyawarah dengan Abbas. Kita kata apa? Kata kita ambil anak Abu Talib ni satu seorang. Abbas ambil seorang, saya ambil seorang. Ini Rasulullah SAW, dia nak ringankan bebanan Abu Talib. Fantaliq bina ilahi, jomlah kita pergi ke rumahnya, linukhafif min iyali, supaya kita dapat kurangkan sedikit bebanan keluarga Abu Talib. Ta'khudhu wahidan wa ana wahidan, tuan ambil seorang, saya ambil seorang, pakcik ambil seorang, saya ambil seorang, boleh? Ini mesyuarat Nabi SAW dengan Sayyidina Abbas. Fantalaqa, maka kedua-duanya telah pergi ke rumah Abu Talib, kan? Wa arada alaihi al-amr, mereka telah membentangkan keputusan mesyuarat tadi. Ini pakcik Abbas nak ambil seorang anak pakcik buat anak angkat, saya nak ambil seorang anak pakcik buat anak angkat.
Tuan-tuan mulia, fa akhadha al-Abbas Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu mengambil Sayyidina Ja'far bin Abi Talib menjadikan anak angkat, anak saudara jadi anak angkat. Masya-Allah. Kemudian wa akhadha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Aliyan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil Sayyidina Ali sebagai anak angkat dia. Peliknya Nabi ni tuan-tuan, budak-budak muda duduk di rumah Nabi ni ramai, bukan seorang. Ramai budak-budak muda yang duduk di rumah Nabi. Di Mekah pun ramai, di Madinah pun ramai. Tapi setiap orang yang duduk di rumah Nabi ni terpesona dengan akhlak Nabi, sehingga tuan-tuan yang mulia, Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi tuan-tuan. Cerita sikit kisah dia ni akan datang dalam pertemuan akan datang lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan mulia, Zaid bin Harisah ni salah seorang anak angkat Nabi. Dia ni tuan-tuan, asalnya dia duduk di satu perkampungan lah. Tiba-tiba dalam perjalanan pulang, orang Arab Jahiliyah ni pergi berperang melawan satu kaum. Dalam perjalanan dia lalu di situ dan dia kena tangkap. Lalu dibawa ke Mekah, dijual di pasar-pasar di Mekah. Dia ni mangsa lah, jadi mangsa. Bukan dia ni hamba, tapi tiba-tiba jadi hamba. Dijual di pasar Mekah. Lalu Khadijah telah beli dia dengan harga 400 dirham. Bayar ke tuan dia, dapat 400 dirham, dan dibawa balik. Zaid bin Harisah bawa ke rumah dia. Zaid bin Harisah ni perangai baik. Khadijah sangat sayang dengan Zaid bin Harisah. Bila Khadijah kahwin dengan Nabi, Khadijah telah hadiahkan Zaid kepada Nabi SAW untuk tolong Nabi, bantu Nabi buat kerja. Nabi ni akhlak dia telah menyebabkan Zaid ni telah begitu sayang pada Nabi, anggap Nabi ni macam ayah dia sendiri, sampai Zaid ni digelar Zaid bin Muhammad. Zaid ni anak Muhammad. Tiba satu hari tuan-tuan mulia, rombongan haji daripada kampung dia tuan-tuan datang buat haji. Tiba-tiba terserempak dengan Zaid. Dia kata, ini anak Harisah ni, macam mana dia boleh ada kat sini? Saya bukan anak Harisah, saya anak Muhammad. Dah, engkau anak Harisah, bapa engkau ada kat kampung. Selama ini kita cari budak ni tak jumpa-jumpa, ingatkan hilang, rupanya ada kat Mekah. Maka dia pun balik beritahu pada ayah dia dengan mak dia dengan pakcik dia. Datanglah satu keluarga datang daripada kampung, datang ke Mekah. Tujuannya nak ambil balik anak dia, bawa balik ke Mekah. Tiba-tiba bila jumpa dengan Zaid, Zaid kata, saya tak nak balik. Tak nak balik. Puas dipujuk-pujuk, tak nak balik. Akhirnya Rasulullah SAW pun datang, jumpa dengan keluarga dia. Masya Allah. Tak apalah, beginilah tuan, kita bagi Zaid pilih. Dia nak balik ke kampung dia dengan mak dia, dengan ayah dia, dengan keluarga dia, ataupun dia lebih selesa untuk duduk dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid kata, saya memang tak ada pilihan lain. Anta abi wa ummi. Dia kata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tuan adalah ayah saya, tuan adalah ibu saya. Maka akhirnya Masya Allah, keluarga Zaid kata, wahai anakku, kau anak kami, yang kau pergi sayang kat Muhammad buat apa? Dia kata Zaid, setelah kami melihat akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah saya duduk dengan Nabi, saya dah tertarik dengan akhlak dia, maka saya dah buat keputusan untuk tak akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat saya. Abah baliklah ke rumah. Terkesan Nabi SAW sampai begitu sekali sayang Zaid kepada Nabi. Kerana itu tuan-tuan, Nabi SAW ambil tangan Zaid, bawa pergi ke Masjidil Haram, iklankan depan orang ramai, sesungguhnya Zaid adalah anak kepada aku, anak bin Muhammad, dan aku akan wariskan harta pusaka kepada dia, dan kalau dia mati aku akan mewarisi harta daripada dia. Maka mulai daripada hari itu, Zaid bin Harisah mendapat gelaran hubbun Nabi, cinta Nabi. Orang yang mencintai Rasulullah SAW sanggup buang mak ayah demi untuk duduk dengan Nabi SAW. Sebab itu ulama kata dalam kitab sirah, Zaid bin Harisah adalah lelaki yang pertama di kalangan golongan hamba yang beriman dengan Nabi, dan satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebutkan oleh Allah dalam Quran. Dalam Quran tak ada sebut nama Abu Bakar, tak ada nama Umar, tak ada nama Osman, tak ada nama siapa pun di kalangan sahabat Nabi. Hanya seorang saja, Zaid bin Harisah,
yang namanya disebut falamma qada Zaidun minha wataran, namanya disebut dalam Al-Quran hanyalah perkataan Zaid saja yang Allah sebut dalam Quran. Kerana mulianya kepribadian Zaid yang mencintai Nabi lebih daripada sayang kepada mak ayah dia sendiri, tuan-tuan. Hari ini kita tak tahulah berapa dalam cinta kita pada Nabi, sayang kita pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan sedikit daripada kecintaan itu ke dalam hati kita. Maka tuan-tuan yang mulia, akhirnya fa'akhadha al-Abbas Ja'far, Sayyidina Abbas mengambil Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, dan Nabi SAW mengambil Sayyidina Ali. Tetapi dalam peperangan Mu'tah, tuan-tuan, nak cerita pada kita ni, dalam peperangan Mu'tah ni, kerana agama, Nabi sayang anak angkat dia pun Nabi sanggup korbankan demi nak melihat orang kafir ni dapat Islam. Nabi beritahu dalam peperangan Mu'tah, sesungguhnya dalam peperangan ini Zaid bin Harisah akan jadi amir. Seandainya dia terbunuh, maka lantiklah Ja'far bin Abi Talib. Dua-dua ni, tuan-tuan, Ja'far bin Abi Talib juga mati syahid. Andai dia mati syahid, lantiklah Abdullah bin Rawahah. Sebab itu ulama kata Ghazwatu Mu'tah ni, peperangan Mu'tah, selalunya ghazwah ni hanya diletakkan nama kepada peperangan yang Nabi hadir dalam peperangan itu. Satu peperangan yang Nabi tak join dinamakan Sariyah. Tapi peperangan Mu'tah, walaupun Nabi tak pergi, tetapi dinamakan peperangan Mu'tah itu dengan Ghazwatu Mu'tah, kerana yang pergi itu perasaan Nabi, yang pergi itu anak angkat Nabi, yang pergi itu Ja'far, saudara sepupu yang dulunya Nabi ambil daripada rumah Abbas. Pada hari peperangan Mu'tah, mereka berdua itu akan dikorbankan dalam peperangan Mu'tah ni. Untuk agama ni, tuan-tuan, demi dakwah ni, tuan-tuan, Nabi korbankan anak angkat yang dia paling sayang, saudara sepupu dia Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawahah, orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan boleh, itulah pengorbanan Nabi. Fakana fi kafalatihi ka ahadi awladi. Sayyidina Ali berada dalam jagaan Nabi sama macam menjaga anak-anaknya. Ila an ja'atin nubuwah. Sayyidina Ali duduk di rumah Nabi sampai Nabi terima kenabian, sampai datang kenabian pada Nabi. Waqad nahazal ihtilam. Waktu itu Sayyidina Ali hampir-hampir memasuki usia baligh. Duduk dengan Nabi daripada kecil sampailah mendekati usia baligh, ya, dekat nak baligh. Fakana tabi'an lin-nabi fi kulli a'malihi. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala mengikuti Nabi dalam setiap pekerjaan Nabi, perbuatan Nabi. Ditiru Nabi 100%, tuan-tuan. Dikopi perbuatan Nabi. Inilah hebatnya Rasulullah, tuan-tuan. Orang duduk dengan Nabi boleh kopi amalan Nabi. Kita hari ni orang duduk dengan kita berjalan, tak dapat nak tiru daripada kita, tuan-tuan. Tak dapat apa kebaikan. Sepatutnya kita ni sebagai, Masya Allah, orang yang pemimpin umat, tuan-tuan, kita kena buat, walaupun kita tak pandai, kita kena buat satu benda yang menyebabkan orang boleh tiru kita, boleh ambil sesuatu pelajaran daripada kita. Walam yatadannas bidanasil jahiliyah. Nabi tak Sayyidina Ali tak pernah dikotorkan dirinya dengan kekotoran jahiliyah. Ini orang yang bersih lagi, masih bersih lagi. Min ibadatil authan, daripada menyembah berhala-berhala, wa tiba'il hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Wa ajaba aidan, dan setelah Khadijah masuk Islam, Sayyidina Ali bin Abi Talib masuk Islam. Yang ketiga, tuan-tuan, dan Sayyidina Ali pun minta izin pada Abu Talib untuk masuk Islam, minta izin untuk beriman dengan Nabi SAW, dan Abu Talib izinkan dia untuk memeluk Islam. Orang ketiga yang memeluk Islam adalah Sayyidina Zaid bin Harithah ibnu Shurahbil Al-Kalbi, daripada keturunan Bani Kalbi, maulahu, bekas hamba baginda sallallahu alaihi wasallam yang dimerdekakan sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuqalu lahu Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harithah ini pernah diberi gelaran nama Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad. Li'annahu lamma ishtarahu, kerana sesungguhnya tatkala Nabi SAW menjual akan dia, ada dua riwayat dia. Satu riwayat kata Khadijah beli Zaid, kemudian hadiah pada Nabi. Ada yang riwayat mengatakan Nabi belikan Zaid ni untuk Khadijah, tetapi akhirnya Khadijah hadiah pada Nabi. Ada dua riwayat. Satu riwayat kata Khadijah beli, satu riwayat kata Nabi beli untuk Khadijah.
Akhirnya Zaid ini a'taqahu, dimerdekakan oleh Nabi, wa tabannahu, dan Nabi telah menjadikan Zaid ini sebagai anak angkat. Orang yang hati baik ni tuan-tuan, dia suka buat anak angkat. Tuan-tuan tengok orang keliling tuan-tuan, ada orang yang suka ambil anak angkat, ambil anak angkat, ambil anak angkat. Ini orang yang jiwanya baik dan hidup di barakah tuan-tuan. Orang yang selalu buat anak angkat. Dia tengok budak dia anak yatim, buat anak angkat. Tengok orang susah, buat anak angkat. Sekolahkan dia sampai berjaya. Ini ciri-ciri orang yang punya hati yang mulia tuan-tuan. Tapi zaman sekarang ni dah susah dah tuan-tuan. Zaman kita makin senang, silaturahim makin kurang, payah dah nak jumpa orang yang nak buat anak angkat. Tapi orang zaman-zaman dulu banyak buat anak angkat. Anak angkat pun dilayan macam anak sendiri. Masya Allah. Wa kana al-mutabanna mu'tabiran ka ibni haqiqi. Adalah zaman dulu anak angkat dianggap seperti anak yang sebenar. Kan? Yarithu wa yurath. Dia boleh memiliki harta pusaka dan boleh diwarisi. Kan? Dia kalau ayah dia mati, dia boleh terima harta pusaka ayah dia. Kalau dia mati dulu, ayah dia boleh makan pusaka daripada anak angkat dia. Itu akidah orang jahiliah dulu. Anak angkat macam anak betul. Wa ajabat aidan. Orang yang keempat yang menerima Islam secara rahsia di tangan Nabi adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ni masya-Allah wanita kulit hitam yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika mana Nabi offer siapa nak kahwin dengan Ummu Aiman, Zaid bin Harisah ni, walaupun masya-Allah kita hari ni kahwin kerana cantik tuan-tuan, kalau tak lawa baik macam mana pun tak kahwin. Betul tak? Ustaz-ustaz pun nak isteri cantik juga tuan-tuan. Kerana iman kita masih lagi memandang pada fizikal. Hebat macam mana pun agama, kita nak tengok hak lawa juga. Walaupun Nabi kata nak wanita dinikahi kerana agamanya. Zaid bin Harisah ni lah lelaki yang kahwin dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni kulit hitam, tetapi tetap kahwin. Saya rasa orang putih ada sekarang yang berfikiran macam tu. Dia tak kisah suami dia hitam ke, tak lawa ke. Orang Islam pula memilih tuan-tuan. Kami pergi ke Island, dia kata perempuan Island ni dia kahwin dengan lelaki Melayu. Dia bukan kerana dia kaya ke, dia berkenan dia kahwin. Ayah-ayah dia pula tengok, kamu minat dengan anak saya, kahwin lah. Walaupun dia seorang tukang kutip sampah pun tak kisah, asalkan anak saya suka dengan kamu, sudahlah. Itu orang diri belah Eropah tuan-tuan. Kita hari ni kaya, ustaz, ada agama, pun kadang-kadang minang anak kita. Saya tak boleh lagi, tak cukup lagi. Saya nak ada piawaian, ada spek saya yang saya nak menantu saya ni, calon ni mesti begini. Bila Nabi tawarkan siapa nak kahwin dengan Ummu Aiman, tak ada siapa nak tuan-tuan. Zaid kata, saya sedia wahai Rasulullah. Orang yang cinta pada Nabi tuan-tuan, dia tak kisah pun kahwin dengan siapa pun, asalkan Ummu Aiman itu disayangi oleh Nabi, kesayangan Nabi, perempuan kesayangan Nabi, saya sanggup kahwin dengan dia. Akhirnya dapat anak dia, nama Usamah bin Zaid. Anak dia tak ikut wajah Zaid. Zaid ni lawak. Anak dia Usamah ni ikut wajah mak dia, hitam tuan-tuan. Sampai orang kata betul ke dia anak Zaid. Maka sampai keluar satu ilmu dipanggil ilmu Qiyafah. Ilmu Qiyafah ni apa tuan-tuan? Kita nak tahu betul ke budak ni anak orang ni, maka satu orang yang mahir dia akan buat penilaian dengan melalui menerusi ilmu Qiyafah ni. Tengok tapak kaki, selalunya tapak kaki ayah dengan anak ni sama tuan-tuan. Nak tengok, biasanya ada kalau kaki bengkok macam ni, ayah dia bengkok, maka anak dia semua akan bengkok. Tapi kalau ayah dia kaki lepeh tuan-tuan, kaki dia melekat pada lantai ni, anak dia pun akan ikut juga. Jadi bila tengok ilmu Qiyafah ni tuan-tuan, sahih Usamah ni betul-betul anak Zaid. Walaupun dia hitam, ayah dia handsome, anak dia hitam, tak ada masalah. Hitam atau putih bukan tanda mulia atau hina. Tapi akhirnya Nabi angkat Usamah bin Zaid. Setelah ayah dia meninggal dunia tuan-tuan, Nabi SAW lantik anaknya Usamah bin Zaid untuk jadi panglima tentera, untuk bawa tentera Islam yang terakhir semenjelang kewafatan Nabi SAW. Inilah keluarga yang mulia tuan-tuan. Walaupun dia hamba,
tetapi mereka ni sudi untuk mempertahankan agama, menyebarkan Islam ke seluruh alam. Kemudian tuan-tuan mulia, allati zawwajaha li maulahu Zaid. Ummu Aiman akhirnya dikawinkan dengan bekas hambanya yang bernama Zaid. Wa awwalu man ajabahu min ghairi ahli baiti. Orang yang pertama yang menyahut dakwah Nabi, yang menerima seruan Nabi ini di kalangan orang luar, bukan ahli bait, bukan ahli rumah Nabi. Apa dia? Abu Bakar ibnu Abi Quhafah. Sayyidina Abu Bakar ni orang pertama yang menerima dakwah dengan Nabi. Nabi kata semua orang aku dakwah, semua bagi alasan. Tangguh kejap, saya nak fikir-fikir. Semua orang lain bila Nabi offer Islam, semuanya cakap saya nak fikir dulu. Melainkan seorang je kata Nabi di kalangan lelaki ni, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus terima Nabi. Khadijah pun sama, di kalangan wanita yang tak bertangguh-tangguh menerima dakwah Nabi ni adalah Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, masya-Allah. Okey. Abu Bakar bin Abi Quhafah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Taimi Al-Qurashi. Karena sadiqan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah. Dia adalah teman Nabi sebelum Nabi dilantik menjadi rasul. Ya'lamu ma tasafa bihi min makarimil akhlaq. Dia kenal apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifati. Dia tahu sifat Nabi, perangai Nabi daripada akhlak yang mulia. Walam ya'had alaihi kadhiban. Nabi tak pernah berbohong sepanjang berkawan dengan Abu Bakar. Nabi tak pernah cakap bohong. Dalam urusan dunia dia tak bohong, takkanlah dia berani pula berbohong dalam urusan agama, urusan Allah Ta'ala. Kalau wahasya selama-lama tidak. Munzu istahaba, semenjak mereka berdua berkawan. Fa awwalu ma akhbarahu bi risalatillah. Maka sebaik saja dia menerima risalah daripada Nabi, asra'a bit tasdiq. Dialah orang yang pertama yang membenarkan Nabi, sebab itu dia dapat gelaran As-Siddiq. Wa qala bi abi anta wa ummi ahlu sidqi anta. Aku tebus engkau wahai Muhammad dengan ibu dan ayahku, engkau adalah ahlu sidqi, orang yang paling jujur, paling benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucap kalimah syahadah. Kana radhiyallahu anhu sadran mu'azzaman fi Quraisy. Adalah Abu Bakar merupakan seorang pemimpin yang dimuliakan di kalangan Quraisy, ala si'atin minal mal, di samping dia juga seorang yang kaya. Abu Bakar ni dia kedudukan tinggi dan kaya pula, orang elit, orang bangsawan, wa karamil akhlak, dan mempunyai akhlak yang baik. Wa kana min a'afin nas, dia orang yang paling suci maruah, di mana tak terlibat dengan zina. Sakhiyan, dia pula pemurah. Yabdhulul mal, banyak membelanjakan harta untuk agama. Muhabbiban fi qaumi, dia disayangi oleh penduduk Mekah. Husnul mujalasah, dan dia duduk dalam majlis-majlis yang baik, majlis-majlis yang mulia. Masya-Allah. Walidzalika kulluhu kana min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil wazir. Kerana kedudukan itu Abu Bakar di samping Nabi sama macam kedudukan menteri. Abu Bakar macam menteri bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yastashiru fi umuri kullaha, dan Nabi mengambil mesyuarat daripada Abu Bakar, pandangan Abu Bakar dalam segala urusan. Abu Bakar tak ditinggalkan. Wa qala fi haqqihi. Kita habiskanlah insya-Allah ya, sikit lagi. Dan adalah Nabi SAW berkata, bersabda berkenaan dengan kepribadian Abu Bakar. Nabi cerita tentang manaqib Abu Bakar, pujian Nabi pada Abu Bakar. Apa dia? Ma da'autu ahadan ilal Islam, tak pernah aku mendakwah sesiapa pun pada Islam, illa kanat lahu kabwatan, melainkan semua orang ada keraguan. Bila kita cerita tu masing-masing ada ragu-ragu kan? Masya-Allah. Ghaira Abi Bakar, melainkan Abu Bakar saja orang yang tidak ada sikit pun keraguan di hati dia terhadap kebenaran agama Islam ni saat menerima dakwah Nabi. Wa kanat ad-da'wah il-Islam sirran. Kenapa Nabi buat dakwah secara rahsia? Hadaran, kerana berwaspada min mafaja'atil Arab bi amrin syadidin, kerana Nabi SAW bimbang kejutan Arab terhadap benda yang besar. Orang Arab ni dia merespon satu benda tu dengan sangat-sangat berat. Jadi Nabi pun berwaspada juga, kalau dia orang ni dah terganggu, nanti dia orang akan buat serangan yang berat pada Islam. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala gambarkan Islam di awal-awal keluarnya Islam ni macam kazara'in akhraja syatau, seperti sebiji benih yang baru keluar tunas kecil je. Kalau waktu itu Nabi tak dakwah secara rahsia, orang kafir boleh penyet macam ni tuan-tuan, habis dah Islam, patah macam tu je. Tetapi strategi Nabi berdakwah secara rahsia dulu, Masya Allah, pelan-pelan.
Ini dipanggil juhdul makkiyah, usaha makki. Dakwah ni ada dua usaha, satu usaha makki, satu usaha madani. Satu usaha dakwah di Mekah, lain caranya. Satu lagi usaha di Madinah, lain pula caranya, tuan-tuan. InsyaAllah itu akan kita terangkan di masa akan datang. Kemudian hakadha fayas'ubu istislamuhum. Jadi kalau dah berlaku kekecohan, nanti payah mereka nak memeluk Islam. Kan? Fakana radhiyallahu anhu la yad'u illa man yathiqu bihi, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berdakwah melainkan orang yang dipercaya orang tu boleh terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mula-mula nak berdakwah ni tuan-tuan, kena start dengan orang yang kita rasa dia boleh dengar dakwah kita, nak dengar kita punya percakapan kita. Wada'a Abu Bakar al-Islam may yathiqu bihi min rijali Quraisy. Dan Abu Bakar pula setelah masuk Islam, dia pula dakwah kepada orang yang rapat dengan dia di kalangan orang Quraisy. Jadi insya-Allah ampunkan saya, maafkan saya insya-Allah kerana mengambil waktu yang agak sikit panjang malam ini. Insya-Allah musim PKP ni, Allahu akbar. Kebetulan lama tak mari tuan-tuan. Dah dekat berapa tahun tak mari ni. Jadi alang-alang 2-3 bulan dah ya. Jadi insya-Allah taala, jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama pada malam ini insya-Allah mendapat sedikit suntikan kefahaman kepada kita. Mudah-mudahan kita, orang kata, ada sedikit semangat untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Hakikat sebenarnya dakwah ini bukan untuk merendahkan kita, tapi untuk meninggikan darjat kita dan meninggikan darjat agama ini insya-Allah. Sekian daripada saya, aqul qouli hadza wastaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup majlis membaca tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.